Saya terus pada soalan kepada doktor aja, Dr. Zubaidi. Dr. Zubaidi, soalan untuk doktor, untuk round pertama ini ya. Ada tanggapan ataupun naratif yang sengaja direka cipta kumpulan ataupun individu yang tidak divaksin, macam saya ni lah. Individu tidak divaksin ini menjadi ancaman kepada individu yang telah divaksin. Jadi macam saya ni zombie yang nak mengancam keselamatan mereka, kononnya menyebarkan penyakit. Jadi kalau boleh doktor berikan sedikit pandangan, adakah ini benar ataupun tidak, dan juga penjelasannya dari sudut saintifik. Saya mohon doktor, silakan. Jadi seperti mana yang kita ketahui bahawa jangkitan COVID ni yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang mana yang ini berlaku pada tahun 2019. Saya masih ingat lagi apabila Radio Bernama menginterview saya berkaitan dengan influenza. Jadi saya ingat lagi pada bulan 12 Bernama bertanyakan saya apa dikatakan sebagai influenza dan sebagainya. Kemudian selepas 2 minggu ada satu kes di Wuhan dan pada masa itu saya masih ingat lagi KKM menafikan bahawa itu adalah satu varian daripada corona. Dia malah dia kata bukan corona pun. Dan tak lama kemudian barulah benda ini menjadi sejarah yang sebagaimana kita tahu. Yang menariknya apabila saja virus ini tersebar ke seluruh dunia termasuk ke Malaysia ni, kita mendapat orang kata gambaran yang salah yang kita tengok di TV dan juga di media sosial dari mana pesakit COVID ni tiba-tiba jatuh di stesen kereta api, jatuh pingsan terus meninggal dunia di rumah, dan ini berlaku dengan secara mengejut dan juga beramai-ramai. Yang ini telah menyebabkan satu fenomena ketakutan pada kita. Pada masa itu kita tak tahu lagi apa yang menyebabkan masalah ini, betul ke corona ni sangat berbahaya, menyebabkan masalah ini terlalu teruk sangat. Jadi apabila kita mendapat gambaran tersebut, maka kita pun terasa bahawa kita haruslah mengambil sesuatu. Sehingga tak silap saya dalam bulan Februari 2020 vaksin diperkenalkan. Dan pada masa itu vaksin diperkenalkan, kita dijanjikan itu satu kali saja. Apabila satu kali dah cukup untuk melindungi diri kita daripada serangan atau jangkitan vaksin. Tetapi akhirnya rupanya 2 kali. Dah masuk 2 kali, kata dia yang pertama tidak cukup disebabkan oleh sistem daya tahan kita atau tahap antibodi kita menurun dengan begitu cepat selepas suntikan pertama dan dicadangkan ke kali kedua. Kali kedua pun meningkat sekejap, kemudian dia turun balik selepas 3 hingga 4 bulan. Dan yang terbaru apabila jangkitan varian Omicron ni tersebar, kita lagi sekali diberitahu supaya mendapat suntikan penggalak. Jadi apa yang saya nak beritahu, kita kena faham sebenarnya apa yang berlaku, barulah kita dapat mengetahui sama ada virus ini adalah satu virus yang berbahaya atau tidak. Tidak dinafikan, memang pada mulanya seperti mana saya beritahu, kita dalam keadaan yang tak tahu. Kita seolah-olah berhadapan dengan hantu. Kita tak pernah tengok wajah dia, bagaimana kesan dia dan sebagainya. Tetapi selepas 2 tahun, kita punya pemahaman terhadap virus ini bertambah baik dan kita mengetahui bahawa langkah pencegahan yang terbaik bukanlah daripada segi vaksin, sebab sekarang semua orang mengetahui ataupun mengakui bahawa vaksin ini adalah suatu langkah untuk diri sendiri. Maksud dia orang yang dah divaksin sama ada lengkap vaksin yang kita sebut sekarang ni 2 dos, boleh juga menjangkiti dan juga dijangkiti. Maksud dia apa? Maksud dia sama dengan orang yang tidak divaksin. Cuma perbezaan, dikatakan perbezaan. Yang ini satu lagi fakta yang saya rasa mungkin agak mengelirukan. Sebab sebelumnya ada vaksin, sebelum diperkenalkan vaksin, saya masih ingat lagi, kadar kematian kita hanyalah tersasar kepada golongan-golongan yang berisiko, iaitu orang keluarga tua ataupun orang yang mempunyai masalah kesihatan. Kanak-kanak zero, remaja tak ada langsung, pemuda hanya yang pemuda yang berbadan obes dan juga mempunyai penyakit kronik. Jadi apabila kita faham benda ni, apabila ada pula vaksin sampai ke second dose, third dose, kita lagi sekali diberitahu bahawa kadar kematian semakin banyak dan seolah-olah dia membandingkan bahawa orang yang tak vaksin mudah untuk menemui ajalnya berbanding dengan yang tak vaksin. Tetapi saya mohonlah supaya data itu diperincikan sekali lagi. Maksudnya orang yang meninggal tu adakah orang yang semuanya orang yang ada masalah ataupun yang tak ada masalah. Yang kita nak tengok ni ialah orang yang belum divaksin, orang yang muda
mengalami kematian. Tetapi ia sebenarnya tak berlaku. Dia hanyalah orang yang warga tua, warga emas dan juga orang yang mengalami masalah kesihatan. Sama ada dia divaksin atau tidak divaksin. Jadi seolah-olah sekarang ni dia dah satu, pada saya lah, satu data yang mengelirukan bahawa seolah-olah okey, yang tak vaksin lebih tinggi daripada yang vaksin. Sedangkan sebenarnya adalah yang mengalami masalah adalah orang yang warga tua dan juga orang yang mengalami masalah kronik. Yang itu yang kita kena faham. Dan juga saya juga kadang-kadang tak suka sangatlah tentang orang cakap tu kita membuat apa ni atau mengeluarkan data positif terhadap COVID-19 ni. Sebab apa? Sebab walaupun kita hari ini dapat 3,000, 4,000 yang positif, tetapi 95% daripadanya adalah sembuh sendiri. Jadi maksudnya dia tak bermakna. Maksudnya kalau kita dapat 4,000, 5,000 pun, dia tidak bermakna kerana 90%, 95% adalah orang muda yang akan sembuh sendiri. Hanya sebahagian kecil saja yang akan mengalami kategori 3, 4 dan juga 5. Jadi daripada 3, 4 dan 5 tu peratusan semakin kecil dan semakin kecil. Jadi buat apa kita nak tengok yang positif tu, kerana 95%-nya adalah baik. Pada saya kalau nak tengok, kita tengok kepada yang at least kurang-kurangnya kategori 3, 4 dan 5. Yang ini sebenarnya adalah data yang lebih adil yang supaya kita beritahu masyarakat masalah yang berlaku sekarang ni. Jadi kalau kita nak tengokkan sama ada orang tu disuntik ataupun tidak disuntik, pada saya adalah dia tidak ada orang cakap tu perbezaan. Cuma mungkin dikatakan orang yang disuntik tu dia punya severity ataupun apabila dia dapat jangkitan tu akan menjadi tidak begitu serius. Tetapi saya percaya bahawa apabila kita bagi vaksin pun, apabila tahap antibody turun, dia dah sama dengan orang yang tak disuntik. Jadi kedua-duanya adalah sama dari segi severity apabila tahap antibody-nya rendah. Sedikit tambah doktor, ingin saya bertanya, bermakna kalau kita nak tentukan keberkesanan vaksin tersebut, kita tak boleh simply cakap ini berkesan. Jadi kita perlu satu statement membuktikan peningkatan antibody kita. Betul? Jadi yang kita dinaratifkan bahawa antibody lemah. Tapi sedangkan tidak ada pembuktian dari sudut peningkatan antibody selepas vaksinasi diambil oleh rakyat kita. Minta komen doktor sikit tentang ni. Ya, betul. Ini pun satu yang agak pelik lah dalam dunia sains perubatan. Sebab sebagai contoh, orang yang mengalami hepatitis B, hepatitis B yang melekap di vaksin dan sebagainya, mungkin selepas 5 tahun kita akan mengambil darah untuk membuat pemeriksaan serum antibody. Yang ini sebenarnya nak menentukan sama ada seseorang itu perlukan suntikan dos penggalak ataupun kita panggil booster dose ataupun tidak. Tetapi dalam situasi ini, dalam situasi COVID ni, dia agak mengejutkan saya juga apabila tanpa membuat pemeriksaan, tanpa kita ada data, seseorang itu wajib kena ambil suntikan vaksinasi ini. Ini adalah satu yang agak pelik. Jadi dia seolah-olah dia tidak mengira sama ada seorang itu orang cakap tu mempunyai daya tahap antibody yang mencukupi atau tidak. Suatu kemestian bagi setiap orang menerima. Orang cakap tu agak malang lah apabila kita terpaksa menggunakan pendekatan ini. Saya berpendirian dalam isu vaccination ni ataupun imunisasi ni. Pertama sekali adalah kita harus berikan kepada mereka yang bersasar. Maksudnya mereka yang berisiko. Contohnya doktor yang bekerja di hospital berhadapan dengan pesakit. Itu yang pertama. Dan ataupun mungkin kita lihat pada mereka yang mungkin berhadapan dengan usaha penyaringan seperti nurse dan sebagainya yang handle bahan spesimen-spesimennya. Tetapi ia tidak boleh dipaksa bagi semua orang. Itu pendirian kedua saya. Dia pertama sekali yang bersasar. Yang kedua, tidak boleh dipaksakan kepada semua orang. Dan terutama bagi mereka yang tak ada risiko. Maksudnya mereka yang tak berhadapan dengan orang sakit, yang duduk di kampung, yang orang cakap tu kadar jangkitan pun rendah dan sebagainya. Kenapa kita perlu membuat satu paksaan untuk imunisasi? Yang ketiga, saya berpendapat bahawa seharusnya tidak ada diskriminasi bagi mereka yang tidak mendapat suntikan kerana chances untuk mereka mendapat jangkitan dan juga menyebarkan jangkitan adalah sama dengan orang-orang yang telah diberikan vaksin. Jadi pada saya lah, ini satu benda yang perlu kita lihat semula, cara pendekatan kita. Sebab selepas 2 tahun nampaknya kita masih lagi tidak, orang cakap tu, mengawal. Kononnya lah,
kita tak boleh mengawal. Pada saya kita sebenarnya dah masuk fasa endemik dah. Kita tak perlu risau lagi tentang nombor 4,000, 5,000 sebab pada saya itu adalah hanya kategori satu yang dia akan baik tanpa buat apa-apa pun, 95%, 97%. Jadi buat apa kita risau? Yang kita risau ni kategori 3, 4, 5 yang itu pun kebanyakan mereka adalah orang yang warga tua dan juga orang yang mempunyai penyakit kronik.